Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Berikut tajuk utama malam ini. Isu ziarah gereja, hukum tertakluk kerajaan negeri. Juga semua MRSM akan dijadikan ulul albab. Setiap perkara yang berkaitan hal ehwal Islam termasuk hukum memasuki gereja dikendalikan pihak berkuasa agama di setiap negeri dan keputusan itu perlu dihormati. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata setiap negeri mempunyai undang-undang tersendiri berdasarkan bidang kuasa negeri masing-masing dan kerajaan persekutuan tidak campur tangan. Perkara berkaitan dengan Islam ini adalah di bawah kuasa negeri. Saya tekankan tu banyak kali. Sebab benda ni ada khilaf yang berlaku. Jadi sebab itulah saudara-saudara akan nampak ada perbezaan pandangan di situ. Jadi sebab tu saya sebagai menjaga, saya menghormati keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat negeri. Sebab tu kan puan sebut tadi tu kan ada beza di Penang dan juga di Selangor dan lain-lain. Beliau diminta mengulas mengenai tular poster yang dikongsikan Impact Malaysia yang memaklumkan mengenai rancangan projek artikel 11 Jom Ziarah Gereja yang terletak di Klang. Bagaimanapun, poster itu sudah pun diturunkan daripada akaun media sosial Impact Malaysia dan menjelaskan inisiatif itu tidak membabitkan mana-mana peserta beragama Islam. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim hadir menyempurnakan Majlis Perasmian Town Hall Ikon Nasional, Ikon peringkat wilayah persekutuan di Dewan Kolej Tun Said Nasir UKM di Ibu Negara. Beberapa hari sahaja lagi menjelang Ramadan, pastinya persediaan awal sudah dibuat umat Islam terutama karya masjid dan surau. Namun situasi itu amat berbeza di Parit Warijo, Sri Medan, Batu Pahat, Johor apabila masjidnya masih lagi digenangi banjir. Keadaan itu pastinya membuatkan suasana berbuka puasa dan solat tarawih sedikit berbeza. Namun begitu, pengerusi Masjid Parit Warijo, Kamsani Simon tetap bersyukur kerana air bah tidak masuk ke bahagian dalam masjid. Kelengkapan ibadah seperti kapet, sejadah dan mimbar tidak terjejas. Ini kerana masjid berusia lebih 100 tahun yang diperbuat daripada kayu itu mempunyai struktur yang tinggi. Namun segala kelengkapan lain seperti kelas kuliah, van jenazah, Al-Quran, Yasin dan buku agama rosak dan basah ditenggelami bah. Merasa agak sedih jugalah dengan keadaan masjid sekarang ini, yang mana buat masa ini kita tidak dapat mengimarahkan masjid kerana majoriti penduduk di Kampung Parit Warijo ini pindah ke PPS, ya. Boleh katakan hampir semualah pindah ke PPS dan keadaan banjir yang masih dalam, jadi untuk mereka ke masjid memang ada masalah untuk meredah air, ya. Jadi sehinggalah keadaan air ini bertambah surut, jadi insya-Allah kita akan mengimarahkan semula masjid ini. Jelas Kamsani, setakat ini bantuan yang diperlukan dibantu pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ dan Wakil Rakyat. Mengakui rasa rindu untuk solat jemaah dan mengimarahkan masjid seperti sebelum ini, Imam Masjid A. Majid Mokhtar berharap situasi banjir termenung akan pulih sebelum Ramadan tiba. Untuk bulan puasa mungkin jalan semua dah nampak, kalau tak hujan lagi lah. Jadi sama-sama kita membuat sunat tarawih. Sampailah ke sembahyang raya dan seterusnya lah. Sebahagian daripada peruntukan tambahan RM150 juta yang diumumkan kerajaan semalam bagi usaha pemulihan dan projek pasca banjir khususnya di Johor akan digunakan bagi pemasangan jambatan Bailey. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pemasangan itu melibatkan kawasan terputus hubungan termasuk di Sekijang yang memerlukan kerja pembaikan jalan. Jawatankuasa peringkat daerah sedang mengkoordinasikan agar jalan-jalan yang putus ini akan dapat dipasang jambatan Bailey Bridge ini sebelum pembaikan dan juga penaikan taraf jalan-jalan itu dilakukan sepenuhnya.
Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, setakat ini 5 daerah di Johor masih mengalami banjir termenung dan 15 buah sekolah masih terjejas banjir. Jelas beliau, kerja-kerja pasca banjir sedang dilaksana di sekolah terlibat bagi memastikan pelajar dapat kembali memasuki sesi 2023-2024 dijadualkan esok. Katanya kerajaan melalui Jawatan Kuasa Bencana Pusat serta Jawatan Kuasa Bencana Negeri dan Daerah sedang berusaha mengkoordinasikan kerja pemulihan terbabit. Pemasangan pam penyedut air telah dibuat untuk disalur ke sungai dan ke laut selain penambahan pam berkuasa tinggi untuk kawasan rendah dan pam keluar banjir dengan saliran lebih besar. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian kepada media pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bagan Datuk hari ini. Sementara itu, 1,000 mangsa banjir daripada golongan miskin tegar dan B40 di Johor serta sebahagian Pahang bakal menerima baucer bernilai RM300. Inisiatif di bawah Payung Rahmah itu adalah khusus untuk membeli peralatan elektrik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata baucer itu bertujuan membantu golongan terkesan, khususnya di Batu Pahat dan Segamat, membeli peralatan elektrik seperti mesin basuh dan peti sejuk bagi menggantikan peralatan yang musnah akibat bencana. Beliau berkata hasil berkolaborasi antara pihaknya dengan syarikat-syarikat pengeluar barangan elektrik, mangsa banjir itu juga akan ditawarkan untuk membeli peralatan elektrik pada harga yang ada potongan. Syarikat-syarikat itu mungkin akan menjual pada harga diskaun dan pada masa yang sama, KPDN akan top up RM300 lagi menerusi baucer itu bagi mangsa banjir. Katanya semua data mengenai agihan inisiatif itu akan dilakukan oleh pegawai kementeriannya bermula hari ini bagi memastikan mereka yang menerimanya adalah benar-benar dari golongan miskin tegar dan B40 yang terkesan akibat banjir. Setakat pagi ini, Batu Pahat masih menjadi daerah yang paling terjejas dengan banjir, melibatkan 21,089 mangsa daripada 6,031 keluarga ditempatkan di 81 PPS, manakala Segamat pula masih terdapat 38 mangsa yang terjejas daripada 13 keluarga dan mereka ini ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara. Sehari selepas TV Al-Hijrah menyiarkan isu jalan retak di sekitar Jalan Lebuh Kereta Ipoh minggu ini, ia terus mendapat reaksi Majlis Bandaraya Ipoh (MBI). Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata pihaknya telah mengarahkan kontraktor untuk menyediakan pengawal bagi menjaga keselamatan pelajar serta memastikan aliran trafik lancar setiap hari terutama pada waktu puncak. Esok depan kita akan bentangkan town hall tentang jalan raya. Kita sekarang ni dah ada lantik satu konsultan untuk buat seluruh jalan raya di Ipoh lah. Menurut Datuk Rumaizi, Bandaraya Ipoh kini sedang pesat membangun dan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya perlu dinaik taraf selaras dengan perkembangan semasa. Justru ujar beliau, MBI mengambil maklum rungutan penduduk berkaitan keadaan jalan-jalan yang sedang dibina yang mungkin mengganggu ketenteraman serta keselamatan penduduk. Datuk Rumaizi Baharin berkata demikian kepada media pada majlis memperkenalkan menu Ramadan di Ipoh. Terdahulu beliau diminta mengulas mengenai isu keselamatan pelajar serta penduduk di Jalan Lebuh Kereta Ipoh, ekoran tembok dan jalan yang mula retak akibat kerja-kerja pembinaan. Lebih 3,500 penduduk dan warga pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, College Vocational Lebuh Kereta, Sekolah Kebangsaan Kereta Avenue dan pejabat pendidikan daerah Kinta Utara diancam bahaya ekoran kerja-kerja menanam kabel elektrik oleh pemaju yang merosakkan struktur jalan. Lebih menggusarkan penduduk adalah keselamatan pelajar yang menggunakan jalan berhampiran kawasan pembinaan terbabit apabila sesi persekolahan 2023 bermula minggu depan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN meminta pemohon sumbangan tunai rahmah STR mengemaskini permohonan bagi memastikan data kekal relevan untuk dilaksanakan pada tahun ini. LHDN dalam kenyataan hari ini memaklumkan penerima yang tidak mengemaskini permohonan 3 tahun berturut-turut sepanjang pelaksanaan Bantuan Sara Hidup 2020, Bantuan Prihatin Rakyat 2021 dan Bantuan Keluarga Malaysia 2022 perlu berbuat demikian. Selain itu, penerima STR Fasa 1 yang mempunyai perubahan maklumat terkini perlu mengemaskini permohonan. Sebagai panduan mengenai permohonan baharu dan kemaskini maklumat STR,
pemohon boleh membuat rujukan kepada set soalan lazim STR 2023 yang telah dimuat naik pada portal rasmi STR di laman web rasmi LHDN. Kemuncak Akademi Qura malam ini. Alhamdulillah bertemu lagi. Kurang sejam sahaja lagi program realiti Akademi Qura peringkat akhir akan bersiaran secara langsung pada malam ini. Setelah 7 minggu bersiaran, program mengaji Al-Quran yang mendalami dan mempelajari lenggok bacaan Al-Quran, ilmu taranum, tajwid, fasahah dan teknik kawalan suara itu akhirnya akan menyaksikan hanya 5 daripada 12 peserta yang akan bertanding. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Kariza Faisal yang berada di studio utama TV Al-Hijrah. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Muhsin. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu dengan Akademi Qura pentas akhir pada malam ini. InsyaAllah pukul 9 malam ini, kurang daripada sejam sahaja lagi. Dan insyaAllah kita menyaksikan 5 finalis akhir yang akan bertembung pada malam ini. Antaranya kita ada Tilmiz Akasha, kita ada Tilmiz Zuhdi, kita ada Tilmiz Fahmi, Tilmizah Noraini dan juga kita ada Tilmizah Maghfirah yang akan berentak pada malam ini. Dan insyaAllah mereka ini akan diadili dengan barisan juri terkemuka. Antaranya kita ada Ustaz Tarmizi, kita ada Ustazah Farhatul, kita ada Ustazah Sofiza Mohsin, kita ada Ustaz Amar Mukhlis. Dan tanpa kita membuang masa, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris. Assalamualaikum Encik Namanzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Encik Namanzi, mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana apa antara perbezaan Akademi Qura pada kali ini berbanding dengan program-program realiti dakwah sebelum ini dan juga bagaimana sambutan Akademi Qura pada kali ini? Alhamdulillah, bila kita lihat kepada penerimaan penonton dan maklum balas yang kita terima. Pertamanya, ini pertama kali kita buat program tilawah versi realiti. Kan biasa kalau kata kita lihat tilawah peringkat kebangsaan, tilawah peringkat antarabangsa. Jadi dengan program Akademi Qura ni sebenarnya kita membawa masuk pengalaman di belakang pentas, apa sebenarnya yang berlaku dan juga apa juga latihan yang diperlukan untuk menjadi seorang qari dan qari'ah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita lihat kebelakangan ni, program realiti agama ni umpama macam dah kurang di Malaysia. So kita mengharapkan kita membangunkan semula semangat berdakwah di dalam media dan genre realiti ni antara genre yang disukai ramai. So kita perlu masih bersama-sama untuk memperjuangkan dakwah di dalam media dan ini usaha kita di TV Al-Hijrah untuk membawa dakwah, untuk membawa pendekatan dakwah kontemporari tapi kita letakkan juga pengisian spiritual, pengisian yang mana mendekatkan penonton kepada Al-Quran itu sendiri. Baik, Encik Namanzi Haris, mungkin boleh kongsikan apa antara kriteria yang diperlukan sekiranya finalis ini mahu merangkul sebagai juara Akademi Qura pada kali ini? Pertamanya, kita penonton ataupun peserta tadi kan, peserta perlu bersedia. Ya, sudah beberapa minggu mereka berada, kesediaan itu peringkat yang tertinggi. Pertama, yang kedua, yang paling penting adalah apabila mereka bersedia dari sudut fizikalnya, mereka pastinya perlu kekuatan mental. Kerana siaran langsung, finale pula memerlukan satu kekuatan mental dan fizikal yang cukup kuat dan hopefully apa yang mereka telah melalui selama 7 minggu, 8 minggu ni akan membantu peserta-peserta insya-Allah. Mungkin ada juga harapan daripada Encik Namanzi Haris kepada kesemua peserta 12 peserta ini khususnya yang menjadi finale pada malam ini, harapan daripada TV Al-Hijrah sendiri. Harapan kami adalah selepas selesai daripada rancangan TV Al-Hijrah ini, lepas mereka di luar sana, mereka membawa satu bendera ataupun obor semangat untuk berdakwah dan kalau mereka memilih untuk menjadi seorang qari ataupun qari'ah, kita akan support, kita akan beri sokongan dan dokongan dan kita mengharapkan agar selepas ini lebih ramai anak muda, lebih ramai penonton yang akan bersama dengan perjuangan media dakwah ini insya-Allah. InsyaAllah, semoga program Akademi Qura ini dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan saya kira Mohsin, sampai di sini saja lintas langsung dari Akademi Qura, kita kembali kepada anda.
Baik, terima kasih Izzah. Live dari studio utama TV Al-Hijrah. Kerajaan mengumumkan bahawa tiada kenaikan kos haji bagi jemaah dalam kumpulan B40 pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kementerian Kewangan akan menanggung kenaikan kos sebanyak RM1,000 yang dikenakan kepada kumpulan itu seperti yang diumum pada tahun lalu. Sepatutnya naik RM1,000. Saya kira-kira, saya rasa untuk B40 tak payah. Jadi, kerugian naik RM1,000 itu ditanggung oleh Kementerian Kewangan supaya orang boleh pergi haji tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan Kongres Nasional khas PKR 2023 dekat Shah Alam, Selangor petang tadi. Jelas beliau, ia salah satu perubahan yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan dalam mengurangkan beban yang ditanggung B40 dalam menunaikan rukun Islam kelima itu. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA yang baharu, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berhasrat untuk menambah nilai Maktab Rendah Sains MARA MRSM di seluruh negara kepada ulul albab sepenuhnya. Ia bagi memastikan selari dengan dasar tahfiz negara untuk melahirkan cendekiawan dan pakar yang juga mempunyai nilai jati diri agama yang kuat. Setakat ini terdapat hanya 8 daripada 55 MRSM yang berorientasikan kurikulum ulul albab. Bukan bermakna kita semuanya hafal 30 juzuk, tidak. Yang pentingnya kita kena faham elemen ulul albab yang ada dalam konteks MRSM sebelum ini, yang keterjalinan dan integrasi antara nilai-nilai tauhidiknya, nilai ensiklopediknya, maknanya bahasa mudahnya ialah keseimbangan antara dunia ilmu-ilmu keduniaan, dari segi kebolehpasaran dalam pelbagai sektor dan bidang yang menjadi fokus, contohnya STEM, sains, teknologi, matematik dan sebagainya, engineering dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, pelajar-pelajar itu mestilah juga dicanai dengan jati diri agama yang kuat. Beliau berkata demikian selepas lawatan dan perjumpaan pengerusi MARA bersama warga MRSM Pengkalan Cepa dan Ketua Pusat Pentadbiran MARA di MRSM Pengkalan Cepa hari ini. Katanya, sebagai permulaan, setiap MRSM boleh memulakan kurikulum ulul albab secara bertahap termasuk mewajibkan lebih 37,000 pelajarnya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Tambahnya, perbincangan lanjut berhubung perkara itu akan diadakan bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat. Sehingga kini, 55 MRSM menjalani kurikulum dengan 8 daripadanya adalah MRSM Ulul Albab. Bumbung runtuh, 14 maut. Sekurang-kurangnya 14 maut selepas bumbung sebuah premis penyimpanan kentang di Uttar Pradesh, India runtuh. Insiden itu berlaku ketika pekerja sedang sibuk memunggah barang. Menurut penduduk tempatan, kejadian di Bandar Chandausi, daerah Sambal itu berlaku selepas rak yang menempatkan bekalan kentang patah akibat terlebih muatan. Ia kemudian menimpa pekerja-pekerja di bangunan terbabit. Bagaimanapun, 10 mangsa berjaya diselamatkan dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, mengumumkan pemberian pempasan kepada waris si mati dan mangsa yang mengalami kecederaan. Kerajaan negeri itu turut mengarahkan siasatan dijalankan terhadap insiden berkenaan. Di Sao Paulo, Brazil, 4 disahkan maut apabila helikopter yang dinaiki mereka terhempas ke sebatang jalan di kawasan kejiranan Barra Fund. Nahas itu turut merosakkan 9 buah kenderaan. Nahas yang berlaku pada jam 2.35 petang waktu tempatan sempat dirakam kamera lita tertutup di kejiranan terbabit. Menurut bomba, pihak berkuasa tidak menemui sebarang kerosakan di atas tanah dan ia membuktikan bahawa juruterbang terbabit berusaha untuk mengelak helikopter dari terkena bangunan dan kenderaan. Menurut media tempatan, helikopter Robinson R-44 Raven 2 itu dimiliki oleh sebuah syarikat pengangkutan udara.
Sao Paulo mempunyai 411 helikopter persendirian berdaftar dengan 2,200 perjalanan harian direkodkan sepanjang 2021. Permukaan sungai di bandar terpencil Menindee di Australia dipenuhi jutaan bangkai ikan yang mati akibat gelombang panas. Ia kejadian kali ketiga yang berlaku di sungai itu sejak 2018. Kematian ikan di Sungai Terbabit disifatkan lebih teruk berbanding sebelum ini dan ia berpunca dari paras oksigen yang rendah di dalam air. Ia diburukkan lagi dengan cuaca panas dan kemarau yang melanda wilayah itu sejak kebelakangan ini, di mana ikan mempunyai keperluan oksigen yang lebih tinggi pada suhu yang lebih panas. Kematian itu juga turut disumbang alga toksik yang menjangkau lebih 40 km. Lazimnya populasi ikan herring dan ikan kap didapati ketika banjir, namun ia akan mati ketika banjir surut. Kali pertama kejadian seumpama ini berlaku adalah pada tahun 2018 dan kerajaan Australia pernah memberi amaran tentangnya pada tahun 2019. Burundi, iaitu negara di Afrika Timur, mengisytiharkan wabak polio selepas mengesan 8 sampel polio semalam. Ia adalah wabak polio pertama di Afrika dalam tempoh lebih 30 tahun. Sampel berkenaan ditemui pada kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun di daerah Isale, barat Burundi dan 2 kenalan lain yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit. 5 sampel lain diambil dari sisa kumbahan seterusnya mengesahkan kehadiran virus polio jenis 2. Pengarah wilayah WHO untuk Afrika, Matshidiso Moeti, berkata pengesanan itu menunjukkan keberkesanan pengawasan penyakit di negara Afrika Timur itu. Jelas beliau tindakan pantas perlu dilakukan bagi melindungi kanak-kanak menerusi imunisasi yang berkesan. Justru Moeti menyokong usaha negara untuk meningkatkan vaksin polio supaya tiada kanak-kanak berisiko mengalami penyakit itu. Kerajaan Burundi mengisytiharkan pengesanan virus sebagai kecemasan kesihatan awam kebangsaan dan mengumumkan rancangan untuk melancarkan kempen vaksinasi polio dalam tempoh beberapa minggu akan datang yang menyasarkan kanak-kanak berusia 7 tahun ke bawah. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Nantikan kisah Jahidah yang koma 2 tahun angkara suami dalam berita Al-Hijrah 8 malam esok. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.